Gambar di atas menunjukkan aktiviti pembalakan yang tidak terkawal. Aktiviti ini dijalankan oleh setengah pihak yang tidak bertanggungjawab terhadap alam sekitar dan mereka melakukannya demi keuntungan diri. Assalamualaikum dan hai kepada semua. Nama saya Muhammad Dahan bin Asmawi akan melakukan sedikit pencerahan mengenai kesan-kesan dan langkah-langkah bagi mencegah pembalakan haram di Malaysia. Mari kita mulakan. Hutan merupakan hazanah dunia yang amat bernilai. Hutan telah membekalkan negara kita dengan pelbagai sumber seperti kayu-kayan dan ubat-ubatan. Malaysia juga terkenal dengan keindahan alam semula jadinya yang sentiasa menjadi daya tarikan kepada pelancong-pelancong asing. Walaupun hutan telah membantu negara kita memperbagaikan sumber ekonominya, namun akhir-akhir ini hutan menghadapi ancaman kemusnahan dari pihak-pihak yang tamak dan hanya mementingkan kekayaan semata-mata. Peningkatan aktiviti pembalakan haram seperti cendawan tumbuh selepas hujan telah menyaksikan dampak yang amat ketara kepada negara. Jika masalah ini tidak ditangani, sudah tentu kita akan menghadapi 1001 masalah di hari muka. Pembalakan haram mampu menyumbang kepada terjadinya bencana alam. Pembalakan yang tidak terkawal ini akan menyebabkan permukaan bumi gondol dan terdedah kepada hakisan. Bahan yang terhakis akan dibawa dan dimenapkan di dasar sungai. Hal ini menyebabkan sungai menjadi cetek, dan apabila hujan lebat, sungai tidak mampu menampung air yang banyak lalu melimpah ke kawasan sekitar. Banjir yang seringkali memusnahkan perkampungan orang asli mengakibatkan kehidupan masyarakat ini diapam penderitaan. Adat bernegeri memakan negeri, adat berkampung memakan kampung. Kita tidak seharusnya mementingkan diri sendiri kerana setiap tindakan yang kita ambil pastinya akan memberi impak kepada orang lain. Antara banjir-banjir yang sering berlaku di Malaysia adalah seperti berikut. Kesan lain pembalakan haram adalah penipisan lapisan ozon ataupun kesan rumah hijau. Lapisan ozon yang bertindak memusnahkan larutan karbon dioksida kepada organik menyebabkan karbon dioksida di udara meningkat, lalu mengakibatkan masalah pemanasan dunia dan menyebabkan suhu bumi meningkat. Ia juga menjejaskan industri pelancongan. Kekurangan kawasan hutan selalu jadi akan mengurangkan kemasukan pelancong asing ke dalam negara dan menjejaskan sumber ekonomi negara. Selain daripada itu, ia juga turut menjejaskan punca rezeki dan kehidupan masyarakat setempat. Berkala makanan seperti sayur-sayuran, buah-buahan dan binatang buruan akan berkurangan. Kekurangan hasil hutan juga akan turut menjejaskan pendapatan penduduk setempat. Kerajaan mewatakkan semua kawasan hutan sebagai taman negara dan hutan sifat kekal. Tindakan secara undang-undang ini memastikan kawasan hutan terus terpelihara tanpa ada usaha untuk menebangnya demi keuntungan jangka pendek. Peruntukan undang-undang ini turut memberi satu peringatan yang jelas bahawa kerajaan memang serius dalam usahanya untuk mengawal kemusnahan hutan yang merupakan hazanah tidak ternilai negara itu. Tindakan ini dipanjangkan terhadap hukuman kepada pesalah yang memusnahkan hutan negara. Hukuman yang dikenakan harus lebih berat yang melibatkan hukuman penjara dan denda. Selain itu, kerajaan boleh mewajibkan semua pokok yang ditebang atas sebarang aktiviti ekonomi seperti projek perumahan, pembalakan dan pembinaan empangan digantikan secepat mungkin dalam kuantiti yang tertentu. Kerajaan boleh mengenakan syarat bahawa setiap pokok yang ditebang harus digantikan dengan 2 atau 3 batang pokok. Langkah ini akan menyebabkan ahli perniagaan berfikir 2 kali sebelum bersetuju untuk menjalankan sebarang projek atau berhati-hati dalam tindakan mereka menebang pokok yang berada dalam kawasan projek mereka.